أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya mengharapkan walau di mana juga anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mengecapi segala nikmat yang cukup banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita di Tanyalah Ustaz edisi Ahad 17 Mei 2020, sedar tak sedar kita telah pun memasuki 24 Ramadan 1441 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda untuk kita membicarakan topik yang cukup menarik, yang cukup kena dengan tema ataupun fasa-fasa akhir Ramadan ini, iaitu berkat 2/3 malam. Dan seperti biasa kita bawakan di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad, panel kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam baru tengok jejak Rasul semalam Ustaz. Allahu akbar. Hari ini dah jumpa dah, alhamdulillah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Dan seperti biasa, bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Dan bagi anda ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, seperti biasa boleh hubungi kami menerusi talian 03 77261603 dan menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480, atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan kita mengajukan soalan mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui tentang topik pada pagi ini. Dia nak bertanya soalan tapi dia ataupun mereka tidak mahir untuk menaik ataupun bertanya soalan secara langsung, mungkin sebab daripada pertanyaan yang kita berikan. Mudah-mudahan memberi pencerahan untuk topik kita pada pagi ini, iaitu berkat 2/3 malam. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, sebelum kita mulakan dengan mukadimah topik pada pagi ini, alangkah elok untuk sama-sama kita aminkan doa yang kita sediakan menerusi paparan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabbihni fihi li barakati asharih wa nawwir fihi qalbi bi dhiya'i anwarih وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين والحمد لله رب العالمين. Allah, beritahulah kepada kami di bulan ini dengan segala berkah yang tersimpan di 2/3 malamnya. Terangkanlah hati kami di bulan ini dengan cahayanya, dan bimbinglah seluruh anggota tubuh kami ini di bulan ini untuk mengikuti tanda-tanda keagungannya dengan cahayamu, wahai penerang hati para arif. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat 2/3 malam, semestinya kita menginginkan keberkatan pada 2/3 malam mengalir kepada kita, dan mudah-mudahan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, untuk permulaan topik pada pagi ini, semestinya kita menginginkan agar sesuatu yang dapat kita jadikan inspirasi dalam kehidupan. Dan untuk itu, untuk mukadimah topik pada pagi ini, kita serahkan kepada yang bahagia Ustaz untuk permulaan tentang bagaimana yang disebutkan sebagai berkat 2/3 malam. Jadi untuk itu saya tanpa melengahkan masa
menjemput dan juga mempersilakan untuk mukadimah topik. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dai Anas dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ayah ibu, tuan-tuan muslim-muslimat, para penerbit yang dimuliakan Allah sekalian, para kru yang datang sejak awal pagi untuk bersama kita pada hari ini. Tanpa mereka tak dapatlah kita bersiaran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan satu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada berbagai perkara yang Allah berikan kepada mereka. Sebagai contohnya satu hadis yang menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu daripada kita. Ada di kalangan mereka yang diumpamakan beribadah itu sebagai bekerja. Dari waktu subuh sampailah ke waktu zuhur. Waktu subuh bawa ke waktu zuhur. Menjelang waktu zuhur, maka dia pun mendapat bahagiannya yang diperuntukkan oleh majikannya. Ini perumpamaan dikemukakan dalam hadis disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsir ayatnya berkaitan dengan kelebihan Lailatul Qadar. Kemudian dia mendapat satu bahagian daripada peruntukan yang disediakan oleh majikannya. Kemudian lepas pada zuhur, masuklah shift kedua. Pekerja kedua ni mulakan tugas daripada pukul 2 petang lebih kurang lepas zuhur tu sampailah ke maghrib. Waktunya lebih kurang 5 hingga 6 jam. Menjelang maghrib dia pun mendapat bahagiannya. Satu bahagian sama dengan yang bekerja pada pagi tadi. Kalau kita kira daripada subuh bawa ke zuhur berapa jam, lebih kurang begitu juga, 6 jam, 7 jam juga. Yang kedua 6 jam dapat sama juga. Tiba-tiba menjelang maghrib membawa ke isyak, maka Allah pun menyuruh seorang daripada pekerjanya, majikan itu menyuruh pekerjanya untuk melakukan pekerjaan yang sama. Masa yang diambil tak sampai 2 jam pun. Daripada pukul 7 sampai pukul 8, 8.30 masuk isyak. 1 jam setengah lebih kurang. Menjelang waktu lepas isyak, maka dia diberi 2 bahagian daripada peruntukan oleh majikannya. Maka yang pertama dan kedua itu bertanya kepada majikannya, apa rasionalnya? Kami bekerja 7 jam dapat 1 bahagian, yang ini bekerja 6 jam dapat 1 bahagian. Ini bekerja 1 jam setengah tak sampai dapat 2 bahagian. Kenapa ya? Maka jawapan Allah kepada hamba-hambanya yang berteringkah dalam hal itu, zalika fadli utituhu man asya'u min ibadi. Ini kelebihan aku beri, aku tidak boleh dipertikaikan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu tidak boleh menanya aku apa yang aku lakukan. Jadi di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat yang mulia ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, adalah satu konteks perhubungan dengan Allah yang begitu rapat. Maka itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita lihat, ia merupakan satu peringatan Nabi SAW kepada para sahabat ketika Nabi bersabda kepada mereka, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Nabi bersabda kepada para sahabat sekalian, ketahuilah olehmu bahawa hiduplah kamu sebagaimana yang kamu nak, pesan Jibril kepada aku, kata Nabi SAW. Dan buatlah apa sahaja yang kamu nak lakukan, tapi kamu pasti mendapat balasannya. Dan ketahuilah kemuliaan kamu terletak pada qiyamul lail, dan kehebatan kamu bila kamu tidak bergantung sesiapa pun kepada siapa pun melainkan kepada Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, dalam hadis yang sahih yang lain sebagai menerangkan perkara ini, Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan bahawa yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Allah akan turun ke langit dunia dengan rahmatnya. Maksud di sini turun bukanlah macam seseorang kita turun. Ini hadis-hadis yang bersifat mutasyabihat untuk mentakribkan, memudahkan kita untuk faham. Bahawa dalam hadis ini mengatakan Allah turun ke langit dunia untuk mendengar permintaan. Hal min da'in, ada tak orang yang berdoa aku nak makbulkan? Hal min mustaghfirin faghfirlah, ada tak orang yang meminta istighfar untuk aku ampunkan? Ada tak hal min sa'ilin fa'utiyah, ada tak orang yang meminta sesuatu untuk aku berikan? Jadi kata para ulama berpandukan kepada hadis ini menampakkan begitu rapatnya hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya, iaitulah pada waktu-waktu sedemikian. Antara tamsilan yang menarik, ya, Dai Anas dan para penonton sekalian, kita ni perlukan waktu berkualiti untuk satu-satu urusan yang penting. Contohnya, kalau kita ada perkara berkaitan dengan pejabat tanah, kita adik-beradik kena berkumpul, nak kena turunkan tanda tangan tu di depan DO. Mungkin pada waktu yang tertentu, kena ada saksi, kena ada itu begini. Jadi kalau kita bandingkan walillahil masalul a'la dengan Allah SWT ni, memang Allah berada di mana-mana. Allah boleh mendengar permintaan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentangku, wahai Muhammad, jawab kepadanya, aku ni hampir.
dengan syarat hamba itu mohon kepadaku, dia menunaikan segala permintaanku, baru aku akan tunaikan hajatnya. Jadi dalam konteks ayat ini memanglah mengatakan di mana saja, bila masa saja Allah mendengar permintaan kita, Allah makbulkan. Tetapi dalam hadis yang lain menunjukkan keterikatan kita kepada waktu-waktu yang berkualiti itu sama seperti kita nak bertemu untuk urusan penting yang dijanjikan waktunya, maka Allah letak appointment yang paling didengari untuk kita hadir dan mengadu kepadanya ialah waktu dini hari, waktu sebelum masuknya subuh yang dipanggil sebagai hujung malam itu. Sama ada sepertiga malam, seperempat malam, mengikut kepada kemampuan seseorang untuk dia menjalin hubungannya dengan Allah SWT. Jadi ini yang dimaksudkan dengan berkatnya waktu di hujung malam untuk kita bangun tahajud, ditunjukkan oleh ayat, ditunjukkan oleh hadis untuk membuktikan waktu itulah yang dimaksudkan. Di saat masih ramai dalam keadaan yang seronok beradu di tempat pembaringan masing-masing, masih ada mereka-mereka yang bangun bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Ini satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mengambil peluang yang diberikan ini. Dan yang bagi ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan yang pertama soalan yang ditanya menerusi rakan kita di Facebook, iaitu Hana Wanci. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalannya ustaz, apakah amalan sunat dan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa 2/3 malam serta keberkatannya? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih ustaz dan dai, biar tahu jangan keliru. Sahabat kita Hana Wanci bertanya di Facebook ustaz. Baik, antara perkara yang kita lihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, begitu juga yang Imam Suyuti dalam kitabnya Azkarul Azkar, bahawa pertama-tamanya Nabi ni kalau bangkit pada waktu malam, Nabi akan baca apa doa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ghfirli. Saya yakin doa ni, zikir ni semua orang mampu untuk mengucapkannya. Ini kata man ta'ara bil laili, siapa yang bangun waktu malam, dia mengucapkan doa ini, maka diampunkan dosanya, dipenuhi hajat dia. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ikuti dengan Allahumma ghfirli. Kemudian dalam bicara hadis ini menyatakan bangunlah untuk sama ada mandi ataupun mengambil wuduk, bergantunglah pada keadaan kita. Mungkin seseorang itu berada dalam keadaan junub, maka dia kena mandi hadas besar. Kemudian maka dia mengambil wuduk dan kemudian dia melihat persekitarannya. Kalau boleh kita lihat ke langit dan baca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, sampai kepada ayat terakhir daripada surah Ali Imran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ia bermula daripada sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir, orang yang ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, baring. Lalu mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak ciptakan perkara ini dengan sia-sia, sampai kepada ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian kita pun yaftatihu, ya, naftatihu. Kita ikut Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat yang ringan. Mungkin sunat wudu, mungkin salat sunat tahajud. Ya, beza di antara qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail tu kalau kita bangkit daripada awal lepas tarawih tadi tak tidur-tidur sampai ke pukul 4 lebih kurang, mungkin kita penat sangat, kita tidur. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hadis yang banyak, contohnya riwayat Muslim menunjukkan bahawa Nabi kita tidak pernah bangun sepanjang malam tak tidur. Tidak ada dalam analisis yang dibuat oleh para ulama. Ya, maksud Nabi membangunkan malam pada hari-hari akhir macam Ramadan sekarang ni, kana yuhyi lailahu wa ayqaza ahlahu wa yashdu mi'zarahu. Maksudnya itu, kata para ulama tafsir, contohnya para ulama hadis macam Imam Nawawi menyatakan bahawa
kana yuqimu ghalibahu. Nabi memenuhi sebahagian besar daripada malam. Mungkin 80%, 90% itu maksud waktu malam yang Nabi akan bangkit. Jadi kemudian kita pun sembahyang sunat 2 rakaat. Mungkin sunat wudu yang ringan. Kemudian kita pun sembahyang lagi 2 rakaat. Sunat tahajud. Kemudian kita sembahyanglah sunat istikharah contohnya. Yang penting dalam koleksi hadis yang kita dapat lihat, Nabi SAW mengerjakan salat malam ni berbelas-belas rakaat. Sampai 13 rakaat termasuk witir. Jadi bacaan Nabi SAW bacaan yang panjang. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' bahawa yang manakah lebih afdal? Sujud ke qiyam ke masa bangun malam? Kata Imam Nawawi, ternyata waktu siang panjangkan sujud kalau sembahyang. Waktu orang nampak. Kerana hadza ada'a litawadu', ini lebih baik daripada untuk seorang tawaduk dan tidak ada riak padanya. Tapi menjelang malam lebih baik kita baca surah yang panjang-panjang dalam sembahyang kita kalau kita mampu. Ya, mungkin kita boleh berpandukan kepada Al-Quran seperti fatwa yang dikemukakan oleh sebahagian daripada para ulama membenarkan kita untuk baca mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran, buka depan kita dan baca. Jadi itu antara yang diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis menunjukkan ketika Nabi bangkit sembahyang waktu malam di Masjid Nabawi itu, maka Nabi sembahyang rakaat pertama baca surah Al-Baqarah lengkap. Yang mengikut Nabi pada masa itulah Huzaifah bin Al-Yaman, budak muda yang cerdik, yang pintar ini. Dia menyangkakan Rasulullah akan berhenti pada ayat 100. Nabi tak berhenti, sambung lagi. Nabi meneruskan, disangka berhenti ayat 200, tak berhenti juga. Disangka mestilah habis ayat terakhir ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Nabi akan rukuk. Tak. Lepas Al-Baqarah Nabi sambung surah An-Nisa. Dalam konteks ayat hadis ini menunjukkan Nabi skip surah Ali Imran. Kemudian lepas surah An-Nisa, Nabi reverse balik pergi surah Ali Imran. Aku tidak pernah orang mendengar bacaan lebih sempurna daripada bacaan Nabi. Sampai kepada ayat tentang minta rahmat, cerita rahmat, Nabi minta rahmat. Ayat bercerita tentang azab, maka Nabi minta isti'azah kepada Allah daripada azab. Jadi aku tak pernah mendengar begitu indah bacaan, lebih indah daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku merasa penat yang sangat, amat sangat, lalu hamam tu bi amri su. Aku merasakan aku letih lah, aku nak buat satu benda yang buruk lah. Maka ditanya kepada perawi hadis yang mulia ni, Huzaifah, apa maksud engkau hamam tabi amri su? Engkau fikir perkara yang buruk. Apa yang kau nak buat? Dia kata, aku letih sangat, aku yang nak buka sembahyang aku. Nak tinggalkan Nabi SAW. Mufarakah. Ya? Jadi tuan-tuan menunjukkan kepada kita ada berbagai kaifiat sebenarnya Nabi kita SAW bangkit pada waktu malam. Dan sekurang-kurangnya dengan melakukan 2 rakaat. Dan kalau kita dapat buat witir, antara witir yang Nabi buat 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat. Bergantung kepada kesediaan, kemampuan dan waktu yang kita ada. Yang penting, walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal min mudzakir. Yassiru wala tu'assiru, ya, basyiru wala tunafiru. Nabi mengajar kita supaya buat satu benda, khuz minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Kamu buat amalan ni ikut sunnah aku, ikut yang terbaik. Perkara sunat. Kalau dapat ikut sunnah Nabi itu satu kehebatan. Tapi dapat buat perkara yang sunat pun dah mencukupi, mudah-mudahan mencakupi, masukkan dengan tabiat orang-orang saleh sebelum kamu yang datang dalam hadis yang lain. Ringkasnya Ustaz, kalau tak mampu untuk melakukan semua, jangan kita tinggalkan semua langsung Ustaz. Yang penting ada juga yang kita ikut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita raikan soalan sahabat kita. Baiklah para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbaki beberapa hari saja lagi umat Islam akan menyambut hari kemenangan. Dan marilah sama-sama saya menyeru kepada diri saya dan juga sidang penonton untuk kita berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan tinggalkan kita ini memberikan makna yang terbaik kepada kita insya-Allah. Dan biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Insaf, syukur, taubat. Itulah antara perkataan yang mampu untuk kita gambarkan keistimewaan bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun bermunajat di sepertiga malam. Dan bayangkan, Masya Allah, tabarakallah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun sesibuk manusia dalam keadaan menguruskan pelbagai perkara, namun masih lagi bangun bermunajat pada waktu malam. Dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama ikut bagaimana panduan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi yang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Ustaz Zahazan Muhammad, dan membicara tentang berkat 2/3 malam. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, iaitu Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seandainya kita tidak berkesempatan atau tidak tersedar, bolehkah kita beribadah pada waktu malam dilaksanakan pada saat hampir dengan waktu subuh? Adakah ia dikira sebagai qiyamul lail? Sekian, terima kasih. Nurul Hidayah Saifuddin bertanya di Facebook, Ustaz. Silakan, Ustaz. Gambaran kepada perkataan qiyamul lail sebenarnya dalam bahasa Arab datang perkataan qiyam, datang perkataan aqama yuqimu, qiyamul lail. Jadi berarti qiyamul lail ni kita membangunkan malam, memenuhinya dengan ibadah. Seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis yang banyak, riwayat Ahmad, Muslim, sebagainya. Nabi SAW kana yuhyi lailahu. Nabi membangunkan malam. Berarti kata para ulama di situ yuhyi ghalibahu. Nabi akan menghidupkan aghlabnya, kebanyakannya, seperti yang digambarkan tadi 80%. Kalau kita bayangkan malam tu katalah bermula pada 12 malam, berakhir pada pukul 6 pagi dan masuk subuh, maka Nabi SAW akan beribadah 5 jam. 4 jam setengah, maka yang baki itu Nabi berehat. Gambaran daripada hadis mengikut pembahagiannya, ya. Jadi kalau diikut perkataan qiyamul lail, artinya membangunkan malam, memenuhi malam. Tapi kalau kita tertidur dan kita bangkit di hujung malam, itu namanya tahajud. Ya, ini tahajud. Jadi perkataan tahajud ni ataupun hujur, kanu qalilan minallahi lima yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi perkataan ini berarti kita meninggalkan tempat tidur. Tidur hanya sedikit saja. Tapi sebaliknya, kalau seseorang terbangun lambat dan mungkin dah dekat dengan subuh, dia siap-siap dan sembahyang sunat 2 rakaat, insya-Allah dia dapat kelebihan disebut sebagai raka'ata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya, ganjarannya lebih baik pada dunia dan seisi kandungnya. Ya, guru saya ketika membahaskan bab ini, cuba kita lihat dunia ni dengan kemewahannya, dengan rumahnya, dengan kenderaannya, dengan wangnya yang banyak, dengan segala bentuk kebendaannya, diatasi dengan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti kat sini kalau seseorang itu terbangun lambat, ibaratnya nak sahur lagi, mungkin terkejar-kejar, maka sembahyanglah 2 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Cubalah buat. Mudah-mudahan ia masuk dalam tahajud yang digambarkan, dan juga 2 rakaat sebelum fajar yang punya kelebihan yang besar seperti itu. Adapun untuk menganggap dia qiyamul lail, dari sudut bahasanya kurang tepat, kerana qiyamul lail itu berarti menghidupkan sebahagian besar dari malam. Ya. Jadi alhamdulillah, Ustaz. Kalau kita melihat kepada konteks sedikit, ada yang bertanya juga menerusi WhatsApp saya peribadi pada saya. Ada yang bekerja secara para penonton yang mungkin di luar sana, ada yang bekerja secara shift, Ustaz. Ada yang bekerja shiftnya mungkin pengawal keselamatan dan sebagainya pada waktu malam, dan waktu yang ingin digunakan untuk solat, apakah diperbolehkan dia ambil sedikit waktu bekerja tersebut, Ustaz? Sedikit. Dan Yana, sahabat penonton sekalian, kalau kita bekerja dalam situasi seperti itu, kita minta izin daripada majikan untuk mengatakan mungkin saya nak sembahyang tarawih dalam setengah jam. Waktu malam pun biasanya aman, tak ada apa-apa situasi mengikut pengalaman saya. Jadi kita minta baik-baik. Kalau perkara itu hanya ringkas mungkin 10 minit, tak ada masalah. Tapi kalau mengikut ghalibnya, mengikut hukum akalnya, logiknya, adatnya, hukum adatnya, kalau lebih daripada setengah jam, kita patut minta izin daripada
majikan kita kerana waktu itu dalam aku janji merupakan waktu kita bekerja. Jadi itu tanggungjawab hakiki yang wajib ke atas kita, manakala ibadah ni ibadah sunnah. Kalau yang fardu tu kita dah maklum Ustaz kan, sunat Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud Tuhan yang Maha Berkat dan yang Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia sewaktu masa berbaki sepertiga malam terakhir, sebagaimana disebutkan oleh bagi Ustaz tadi. Berdasarkan hadis ini, adakah ada perbezaan waktu antara 2/3 malam dan sepertiga malam terakhir, atau kedua-duanya waktu yang sama, cuma istilahnya sahaja yang berbeza? Dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan Allah turun ke langit dunia itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mazni Hasan bertanya di Facebook Ustaz. Tadi kita dengar ayat ini bacakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi watil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Iaitu Allah SWT berfirman mengajar Nabi kita SAW, wahai orang bersimut, bangunlah mengimarahkan malam kamu dengan ibadah. Kamu buat ibadah, ataupun kalau kau tak mampu, kurangkan sikit. Ataupun tambah lagi sedikit dan bacalah Al-Quranul Karim. Wallahu alam, kata para ulama dalam konteks ayat ini diterangkan oleh hadis Nabi SAW. Iaitu galakan Nabi kepada umat baginda SAW dalam hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan Riyadhus Salihin. Ahabus salati ilallahi salatu Daud. Wa ahabbu siyam ilallahi siyamu Daud. Wa ahabbu al-qiyam ilallahi qiyamu Daud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik ibadah salat adalah salat Nabi Daud kamu. Dan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud kamu. Dan ibadah qiyamul lail yang dikerjakan oleh Daud alaihissalam ini, iaitulah baginda alaihissalam akan tidur separuh malam. Kemudian baginda akan bangkit 1/3 daripadanya. Kemudian baginda akan tidur 1/6 daripadanya. Jadi dalam malam yang dimaksudkan kat situ ada berbagai-bagai penjelasan. Kata Said Tantawi, seorang ahli tafsir yang terkemuka dan tafsirnya Al-Wasit, daripada ayat surah Muzammil tadi, daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa 1/3 ataupun 1/6 yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini adalah di hujung malam. Ibaratnya kalau kita tidur, katalah malam ni kita anggap bermula pukul 12 malam lah. Kalau kita anggap pukul 6 petang pun boleh, 7 petang maknanya. 7 berbawa ke 7, ada 12 jam kan? 7 maghrib masuk dan subuh akhir pada pukul 5.50. 7 pagi lah lebih kurang. Jadi 7 ke 7 lebih kurang kita anggap secara umum begitu. Maka ada 12 jam. Kalau 12 jam ni kita bagi kepada 3, mana 4 jam. So the first yang kita nampak kat situ 1/3 yang pertama bermula pukul 7 malam bawa ke 11 malam. Biasanya semalam ni kita habis tarawih. Betul. So kan? Jadi pukul 11 bawa ke pukul 3 pagi. Ini waktu kedua yang dimaksudkan dengan 1/3 kedua. Dan 1/3 yang terakhir itu bermula daripada pukul 4 bawa kepada pukul 7 pagi. Itu sebab lepas subuh pun digalakkan kita duduk iktikaf, baca Quran. Kemudian habis waktu subuh nanti pukul 7 suku lebih kurang kita sembahyang sunat syuruk ataupun isyraq. Jadi ini package dia. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, sekurang-kurangnya waktu yang kita kena bangkit dalam konteks hadis. Kalau kita lihat pertemuan jarak waktu time frame yang diberikan ini bermula pukul 4 pagi sebenarnya. Kalau nak buat lebih awal pukul 3.30 pagi sangat baik. Kalau boleh awal lagi pukul 3 pagi, mana kita dah ready 1 jam sebelum mau'id kita, appointment kita dengan Allah SWT. Jadi dalam penjelasan Nabi kita SAW, Nabi akan menceritakan tentang Nabi-Nabi yang lain dan merupakan satu sunnah yang perlu kita ikuti. Nabi melakukan perkara yang sama. Of course Nabi buat benda yang lebih baik. Maka mula pukul 3 pagi membawa kepada subuh. Ini lebih kurang dalam pukul 5. Maka kita bersiap-siap untuk bersahur lah kalau pada hari ini. Jadi 1/3 yang dimaksudkan itu kita boleh anggap lebih kurang pukul 3 pagi membawa ke pukul 5 pagi. Ini waktu yang paling hebat, yang paling baik, yang paling patut untuk kita bangun menghadap Allah SWT, mengadu kepadanya. Tuan-tuan, ada satu pandangan dikemukakan dalam bicara Muhammad Ghazali, seorang ulama yang terkemuka dari Mesir. Saya cerita pada tuan-tuan dalam Facebook saya betapa hebat Syekh Muhammad Ghazali ni. Dia ada pandangan-pandangan dia, orang tak setuju. Biasalah ulama, mereka ada pandangan betul, ada pandangan yang kurang tepat.
Ya ma minna illa wa yu'khaz minhu wa yuraddu alaihi. Dia bukan Imam Ghazali, jangan keliru, dia Muhammad Ghazali, abang guru kepada Dr. Yusuf Qaradawi yang terkemuka pada hari ini. Maka seorang abang dari sudut ilmu. Jadi Imam Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali ni, beliau punya pandangan-pandangan yang kadang-kadang orang tolak. Tapi beliau berkata, kalau engkau lihat kepada maksud waktu yang kamu kena bangun tahajud ini, semua nikmat yang ada dalam syurga diungkapkan berbeza daripada nikmat di dunia. Buah-buahannya, tilamnya, perhubungan suami isterinya, semua berbeza daripada kat dunia. Semua lebih hebat. Yang Allah gambarkan itu untuk wajib takrib, untuk kamu faham saja. Tapi ia lebih baik. Kecuali kehebatan bermunajat kepada Allah pada waktu tahajud, ia sama kalau kamu baca dengan ayat-ayat orang bermunajat dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Jadi satu nikmat yang Allah campakkan kepada manusia, yang manusia kalau faham bab ini, mereka tidak akan melepaskannya, iaitu bab pengaduan dan juga bab berjumpa dengan Tuhan pada waktu-waktu yang berkualiti seperti ini. Tak ada nikmat di dunia yang menyamai dunia nikmat akhirat langsung, tak ada. Kecuali lazatnya bermunajat oleh seseorang hamba pada waktu-waktu macam pukul 3 pagi ni, membawa ke subuh itu, waktu yang paling best untuk berjumpa dengan Allah. Kerana kata Syed Tantawi dalam tafsirnya, pada waktu itu engkau tidak diganggu oleh keributan dunia. Engkau tak ada telefon, engkau tak ada orang panggil engkau tak ada orang bersembang dengan engkau. Anak kita. Anak kamu pun tidur pada waktu itu. Jadi itulah waktu yang paling berkualiti, waktu yang paling best. Ya, kerana Syekhul Islam berkata sebenarnya dalam dunia ni ada syurga. Syurga itu duduk di hati. Jannati fi qalbi, syurga dalam hati. Antara tanda orang itu mendapat syurga, dia rasa ketenangan. Ya, kalau siapa yang tidak dapat ketenangan syurga di dunia, dia tak akan dapat ketenangan syurga di akhirat. Allahu Akbar. Kata-kata ni mendalam. Jadi kalau orang itu gagal untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan pada waktu-waktu seperti itu, di mana dia mengadu kepada Allah, Allah mendengar. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, dalam hadis ini tanya juga maksud Allah turun ke langit dunia. Kata para ulama, ini bahasa kiasan, simpulan. Kalau saya kata ni TV3, ini dibuat oleh Perdana Menteri yang buat TV3 ni. Contoh ni jalan raya ni sultan yang buat. Adakah sultan yang pergi angkat batu, pergi turapkan jalan, pergi bawa steamroll? Adakah PM yang datang pergi susun batu bata kat sini? Tak. Jadi dalam Islam, dalam bahasa Arab, dalam mana-mana bahasa di dunia, dia ada simpulan bahasa. Kiasan. Kiasan kata. Arahan ni datang daripada pihak atas. Pihak atas ada orang ke kat atas kau? Orang Indonesia datang ke negara kita, dia pun heran tengok kat pintu ni tulis, dilarang masuk melainkan kaki tangan. Apa kaki tangan itu bapak dia tanya. Kaki tangan saja dia masuk. Jadi ini kiasan kata, ini simpulan kata. Ini dalam bahasa Arab dipanggil isti'arahnya, majaznya, ada macam-macam benda yang juga ada dalam bahasa kita sebenarnya. Jadi maksud di situ turunnya Allah berarti rahmat Allah mendekati, Allah menjadi hampir. Ya, kau jangan main dengan Anas ni. Yang Anas ni dia dengan sultan macam ni. Macam mana? Nak cerita rapat kan? Jadi ini bahasa-bahasa yang mengandungi makna tersirat. Kita dapat faham bila kita menghayati, mendalami, maknanya orang pada waktu ini doanya dimustajabkan oleh Allah. Permintaannya dimakbulkan oleh Allah. Hajatnya dipenuhi oleh Allah. Itu maksudnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Siti Rohani Mursid dari Padu Banting. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada 2 soalan Ustaz. Dalam bulan puasa ni, kita bangun agak terlambat sikit lah. Tapi kita utamakan sahur dahulu. Kita makan sahur dahulu. Ya. Selepas itu, barulah kita solat tahajud. Masih ada masalah dalam pukul 5 pagi tu. Apakah pahalanya sama dengan 1/3 malam? Yeah. Itu soalan yang pertama. Yeah. Soalan kedua, kita selepas tarawih sudah solat witir. Adakah itu aja solat witir, kita tak boleh? Kan satu malam hanya sekali solat witir. Ya. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting yang bertanya. Sahur dulu, kemudian baru menunaikan solat. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, witir. Apakah boleh kita dah habis, dah tidur, nak bangun, nak buat lagi Ustaz? Sebab kata sekali Ustaz, insyaAllah.
Pertamanya apa yang ditanyakan oleh Puan Siti Rohani tadi, memanglah orang perempuan kadang-kadang tanggungjawabnya besar. Betul. Allah, memang kita kena hargailah isteri kita dengan pengorbanannya, dengan hebatnya. Semoga Allah tempatkan mereka tempat hamba-hamba yang soleh selalu. Beri mereka kedudukan yang tinggi, yang mulia. Dan sebelum mula soalan ni, saya nak ingatkan kepada kita semua bahawa setiap kita ni punya tanggungjawab. Ya, isteri ada tanggungjawabnya, suami ada tanggungjawabnya, anak-anak ada tanggungjawabnya. Itu tanggungjawab hakiki kita yang wajib, yang mesti kita sempurnakan. Of course lah, kalau suami itu berkemampuan, dia kena sediakan pembantu. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Ya, dalam mazhab Hambali mengatakan itu tanggungjawab isteri, kerana nampaknya isteri-isteri para sahabat pun berkecimpung membantu. Ada yang perah susu lembu, kambing untuk suami pun ada, seperti Asma binti Abi Bakar contohnya. Jadi kembali kepada soalan ni, apakah seorang perempuan yang telah pun menyiapkan sahur, kemudian barulah dia sempat untuk tahajud, menanti anak-anaknya datang makan dan sebagainya. Ya, bagi perempuan sedemikian, pahalanya besar di sisi Allah. Sekurang-kurangnya dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala menyediakan makanan. Yang kedua, pahala tahajud. Jadi selagi waktu itu belum subuh, maka ia merupakan waktu sebahagian daripada tahajud. Jadi janganlah kita kesampingkan, dan mungkin ada wanita yang menyusukan anak, mungkin wanita yang menemani anak, ya, di hospital dan sebagainya. Ini semua motivasi untuk kita, untuk kita ambil peluang. Dan sebenarnya tuan-tuan, menyentuh hal ini, sembahyang sunat ni tak susah pun tuan-tuan. Dalam kereta pun boleh sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat dia tak macam sembahyang wajib. Sembahyang wajib kita kena berdiri menghadap kiblat. Ya, sembahyang sunat tidak. Dalam hadis mengatakan kan Nabi SAW sembahyang di atas rahilati, Nabi sembahyang atas kenderaannya. Wa idza arada al-fariḍah nazala wastaqbala al-qiblah. Apabila Nabi nak sembahyang fardu, barulah Nabi turun dari kenderaannya, untanya, kuda sebagainya, himarnya, maka barulah Nabi mencari arah kiblat dan sembahyang dalam keadaan berdiri wajib. Selagi kita ada kemampuan, kena berdiri. Mesti berdiri, qiyam maksudnya dalam sembahyang. Jadi kepada Puan Siti Rohani yang bertanya, saya dah jawab tadi. Jadi sembahyang sunat tak susah. Kita mengingatkan seseorang itu, mungkin kita start kereta pagi-pagi nak warm up pun, boleh sembahyang sunat duha dalam kereta. Jadi jangan kita anggap susah. Ada orang tanya, boleh tak traffic light Ustaz? Traffic light nanti takut ganggu kereta kat belakang. Ya, jadi kemudahan ini kita ambil. Jadi tidaklah sukar kita kena macam nak sembahyang fardu, tak kena tukar kain pula. Kalau guru-guru kami ketika belajar di Bumi Syam dulu, mereka jadi ustaz, profesor kat universiti, bagi kita simple test, mungkin ujian-ujian ringan, dia bagi kuis ke apa buat, dia pun cari arah kiblat lebih kurang, ya Allahu Akbar. Kita tahu arah kiblat kat sini, dia agak-agak Allahu Akbar dengan kasutnya, dengan jubahnya dia sembahyang. Kerana begitu mudah. Dalam hadis mengatakan Nabi sembahyang pakai kasut. Kadang-kadang mungkin kasut kita takut dicuri orang hari Jumaat, maka boleh sembahyang pakai kasut. Ada hadis yang menunjukkan demikian. Dalam fatwa para ulama pun nyatakan perkara itu. Jadi sembahyang sunat ni untuk kaum wanita, dengan sebab dia menyediakan makanan, dia ada anak, ada tanggungjawab, ada yang kena duduk kat hospital. Sembahyang sunat ni mudah. Buatlah di mana-mana saja kita boleh lakukan. Mungkin di meja makan, tunggu anak-anak kita datang, boleh sembahyang sunat. Ya, duduk di situ pun boleh. Itu perkara utama. Yang kedua tentang witir tadi. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan la witrani fil lailah. Tidak ada sembahyang witir 2 kali satu malam. Jadi amalan para sahabat, contohnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan tawaduknya, jangan kita nak samakan kita dengan Umar pula. Sayyidina Umar berkata, aku tak pernah teringat ada ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Masa Nabi wafat, semua sahabat takut nak kata pada Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Umar menyinga pada hari itu. Tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menenangkan Umar dan berkata, tidaklah Muhammad Rasulullah SAW melainkan seorang hamba Allah. Dia macam Nabi Allah yang lain. Apakah kalau dia mati, kamu baling tada jadi murtad balik semula? Maka Umar berkata, seolah-olah macam aku tak pernah dengar ayat ini. Maka tawaduknya Umar. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku takut tak bangun malam untuk witir. Sedangkan witir itu hak Allah yang aku kena tunaikan. Ya Allah suka kepada witir, sama ada 1, 3 ataupun 5 rakaat yang Nabi lakukan. Maka aku takut tertinggal. Aku buat witir siap-siap lepas sembahyang isyakku pada musim lain daripada Ramadan maksudnya. Jadi kalau kita dah menunaikan witir selepas isyak ataupun selepas tarawih, contohnya malam kita ada bahagian untuk bangun qiyamul lail lagi atau tahajud, maka tak payahlah kita witir lagi sekali. Kerana dalam hadis mengatakan dah witir cukup 1 kali 1 malam. Ada setengah ulama mengatakan kalau kita nak sambung lagi witir, katalah kita dah buat 3, kita buat lagi 2 jadi 5, ganjil juga. Boleh hukumnya begitu. Kerana kita tetap menjadikan bilangannya ganjil. Tapi pandangan pertama lebih baik untuk kita ikuti
Dah witir, tak payah witir lagi pada malam tersebut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan Masjid Rohani yang bertanya menerusi panggilan telefon sebelah tadi, dan banyak lagi yang akan kita kongsikan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton. Saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu dakwah. Biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. InsyaAllah kembali selepas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Allah Azza wa Jalla akan turun ke langit dunia. Ketika malam berbagi sepertiga yang akhir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan kukabulkan. Dan barang siapa yang memohon permintaan kepadaku, pasti akan kuberikan. Dan barang siapa yang memohon keampunan kepadaku, pasti akan aku ampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tayalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik berkat 2/3 malam bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazah Muhammad, dan telah pun banyak kita raikan soalan sahabat-sahabat kita yang bertanya. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana kisah, kita lihat bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendirikan malam ataupun qiyamul lail. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hayati dan ikuti bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan malam. Dan bagi ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya menerusi aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Datuk Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun mengerjakan solat tahajud. Namun saya masih sering mengulangi akan dosa-dosa yang dilakukan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah lagi boleh kita tingkatkan amalan supaya dapat kita memperolehi keikhlasan dan nikmat dalam mengerjakan ibadat kita? Daripada Imran Kajian Ustaz soalannya. Dari Anas dan juga saudara Imran serta para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Nampak kat situ ada beberapa perkara yang berkaitan. Nombor satu sekali, dapat bangun malam walaupun masih melakukan dosa. Dosa sebenarnya ada dua bentuk. Satu dosa besar yang wajib bertaubat nasuha, satu dosa kecil yang memerlukan kepada istighfar. Para ulama mengatakan la kabira ma'a al-istighfar wala saghira ma'al israr. Tak ada dosa menjadi besar dengan sebab istighfar, iaitu taubat nasuha. Dan tiada dosa kecil apabila ia dilakukan secara konsisten. La kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Kalau kita konsisten melakukan dosa kecil, jangan tak apa dosa kecil, kita kata simply, kita kata dosa kecil. Takut hati kita menjadi hitam. Takut hati menjadi hitam menyebabkan ia makin hari menjerumuskan kita untuk naik tahapan kita kepada melakukan dosa besar pada selepas itu. Jadi bila kita buat dosa kecil, hendaklah kita lekal-lekal tinggalkan, abaikan, dan kita beristighfar pada Allah, dan maknanya jangan lakukan pada waktu yang akan datang. Kalau ia merupakan dosa besar, maka wajib ke atas kita untuk taubat. Pertanyaan saudara Imran ni, saya yakin ia adalah tanda keimanan dalam saudara Imran, dalam diri saudara Imran. Kerana orang yang beriman akan merasa cemas bila melakukan dosa. Lalu dia pun muhasabah diri dan merasakan, kenapalah aku masih buat dosa padahal aku dah bangun malam, aku dah buat macam ni, aku dah buat macam tu, tapi aku masih buat dosa. Jadi ini tanda iman saudara hidup. Tahniah. Jadi nampaknya saudara berusaha untuk mempertingkatkan diri dan meninggalkan dosa-dosa, tapi belum mampu lagi sepenuhnya. Ialah kerana kita baca dalam hadis tentang taubat, tentang istiqamah para sahabat. Ada seorang bernama Hanzalah. Hanzalah ni bila bertemu dengan Nabi, dia merasa imannya meningkat, berkembang, maknanya imannya mekar. Kemudian bila dia balik ke rumah, dia jumpa anak isterinya, dia ketawa, dia pun lalu dia lupa. Lalu dia mengatakan pada dirinya, nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Dia pun keluar dari rumahnya, dia kata, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Maka Sayyidina Abu Bakar yang melihatnya bertanya, apa benda kau kata ni wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, wahai Abu Bakar, Siddiq,
Aku selalu bila dengar Nabi iman aku subur, tapi bila balik iman aku ni goyah lah. Aku bimbang, aku ni yang munafikun lah. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar pun berkata, aku pun sama juga. Allahu Akbar. Tengok cemasnya para sahabat bila mereka buat silap. Walaupun benda tu pada kita kecil. Lalu mereka bertemu dengan Nabi. Maka Nabi menjawab, sa'a wa sa'a. Memang ada ketikanya iman kita dengan keluarga. Tak salah untuk kita berhibur dengan isteri, anak-anak, buat lawak, tenaga yang sesuai, bersesuaian. Ya, tak ada masalah pada benda itu. Tapi kalau kamu dapat konsisten menjaga diri kamu, bila kamu tersilap buat, kamu lekatkan ingat Allah, maka malaikat akan datang untuk bersalam dengan kamu di jalan. Allah. Menunjukkan kepada pentingnya untuk istiqamah. Jadi apabila saudara melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kalau dosa itu dosa besar, kita wajib bertaubat kepada Allah. Kalau kita tak bertaubat kepada Allah, 2 kali kita berdosa. Yang pertama, dosa besar tu. Yang kedua, tak bertaubat. Dua dosa dilakukan kalau kita tak bertaubat. Jadi mudah-mudahan seperti saudara Imran dan para penonton yang ada di luar sana, Allah bantu kita untuk sentiasa qiyamul lail dan dosa-dosa kita berusahalah untuk mengatasinya. Dalam keadaan kita masih melakukan kesilapan dan kekhilafan, masih lagi Allah pilih kita Ustaz untuk kita bangun malam. Itu mungkin sebagai satu tanda petunjuk yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan rakan kita yang bertanya, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak saksikan terlebih dahulu sedikit bingkisan dan juga perkongsian yang kita sediakan ini insya-Allah. Kalau kita nak cerita tentang nikmat 2/3 malam ni memang banyak sangat. Saya percaya pengalaman daripada mereka yang saya kira hebat amalan 2/3 malam mereka. Tapi untuk saya secara peribadi, pengalaman kecil saya ni, waktu ni memang kita tahu kan bahawa langit memang terbuka seluas-luasnya dan Allah akan menerima taubat hamba-Nya. Dapat bangun tengah malam untuk bertahajud kepada Allah, itu pun dah satu nikmat yang sangat besar. Dan saya sendiri rasa takut sangat kan, namanya pun manusia kan kita ni, takut sangat kalau kita tak konsisten, tiba-tiba hati kita berbolak-balik. Sebab tu saya selalu minta doa, Allah bagi ketetapan hati kepada saya supaya perkara ni jadi rutin untuk kita. Dan saya selalu harap agar benda yang kita buat ni bukan saja kita nak raih cinta Allah, tapi kita tahu bahawa solat tahajud ni memang Allah nak tinggikan darjat kita. Tapi kita pun minta doa supaya Allah kekalkan perasaan hati ni, perasaan kasih sayang kita kat dia ni, supaya kita buat tu bukan saja sebab kita nakkan sesuatu dari Allah, tapi sebab kita tahu inilah cara terbaik kita sebenarnya untuk kita dekat diri dengan Allah, untuk kita berborak dengan Allah, untuk kita luahkan perasaan kita dengan Allah. Demikian itu tadi sedikit perkongsian inspirasi yang cukup memberikan pengajaran kepada kita dan juga kebaikan mudah-mudahan daripada sahabat kita pengacara Hazrina Kasim, pengacara wanita hari ini, sedikit tentang pengalaman beliau berkongsi tentang kehebatan bangun malam ataupun yang disebutkan sebagai qiyamul lail. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan sibuk kita, letih kita bekerja dan sebagainya, kita tunaikan juga dalam keadaan kita mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Hazrina Kasim yang berkongsi dengan kita. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita raikan lagi soalan menerusi rakan Facebook kita yang bertanya, iaitu Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teringat sebahagian pesanan almarhum Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus, bangunlah kamu solat malam, kurangkanlah tidur, banyakkan bermunajat kepada Allah, mengaku dosa kita, menangislah kerana kita menzalimi diri kita, istighfar kerana dengannya dapat membantu kita di alam kubur dan mahsyar. Jangan sampai kamu menyesal. Mohon Ustaz kongsikan pandangan Ustaz, bagaimanakah untuk kita mengambil contoh daripada para ulama untuk kita istiqamah dengan ibadah sunat di samping menyempurnakan ibadat wajib sebaik mungkin. Terima kasih Kak Yat Banatasib Puteri Rawang Selangor yang bertanya Ustaz di Facebook. Dai Anas dan juga yang bertanya dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam hadis kita belajar ya, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah seseorang itu menjadi waliku, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Hadis sahih ini mengatakan seorang itu jadi wali Allah dengan sebab ibadah fardu yang dia buat dan pelaksanaan ibadah sunat yang dilakukan dengan istiqamah.
Dan nikmatnya lagi tuan-tuan, kalau kita perhatikan dalam hadis ini lanjutannya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Allah sayang kepada seorang itu, maka Allah akan jadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memegang, dan kaki yang dengannya ia melangkah. Dan kalau dia meminta kepadaku, aku pasti akan beri kepadanya. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku beri perlindungan kepadanya. Kita dapat lihat banyak contoh untuk memberikan kepada kita kekuatan ini. Sebagai contohnya, satu peristiwa berlaku kepada Ammar bin Yasir dan seorang sahabat di kalangan Ansar yang menjaga Rasulullah dalam satu perjalanan pulang. Maka Nabi telah menugaskan sahabat untuk berjaga pada malam itu. Tiba-tiba ketika seorang yang daripada Ansar ini bersembahyang sunat waktu malam, dia diterpa oleh panah. Ditembak oleh panah. Panah pertama dia bertahan lagi, panah kedua dia bertahan lagi, panah ketiga darah mula mengalir, dan dia berfikir, kalau aku tak buka sembahyang ni takut sahabat-sahabat yang lain mungkin teraniaya, terancam. Maka dia pun berhenti sembahyang dia, berdarah-darah. Dia berkata pada Ammar pun lihat, ya Allah, kenapa kau tak beritahu aku? Dia kata, aku sedang sembahyang, aku rasa seronok sangat, amat sangat. Lalu sembahyang ini menghalang aku daripada, cuma aku teringat keadaan Rasulullah, keselamatan sahabat, aku buka sembahyang. Begitu juga kisah dikemukakan oleh Imam Zahabi tentang seorang tabi'i bernama Silah bin Asyam radhiyallahu anhu ardah. Beliau ni di kalangan yang mustajab doa. Kalau dia pergi perang, dia doa, menang. Kalau sahabat-sahabat dan ahli perangan mujahidin itu mereka tak ada air, dia doa hujan turun. Kalau diminta hujan berhenti dengan izin Allah. Kana min orang yang mujabid doa, orang yang doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Bercerita Imam Zahabi, ketika pembukaan Kabul di Afghanistan berlaku selepas zaman sahabat, maka Silah ni salah seorang daripada yang bersama dengan rombongan mujahidin. Tiba-tiba pada waktu malam orang semua dah tidur, dia pun seperti biasa, dia akan bangkit mencari sudut yang jauh dari mereka, di belukar hutan, tak mau bagi orang nampak, tak mau ada perasaan riak dalam ibadah. Maka dia pun sembahyang. Orang yang berkawal malam itu di tempat-tempat yang tinggi melihatnya sedang sembahyang. Tahu memang malam dia akan pergi jauh daripada orang, tak bagi orang nampak, dia sembahyang. Nanti dia dekat subuh, dia akan balik bawa tidur. Dia tak mau menampakkan padanya bahawa dia bangun malam. Jadi tentera yang berkawal di pos yang tinggi ni nampak Silah sembahyang. Dia tengah sembahyang, dari Anas, datang seekor harimau. Allahu Akbar. Harimau itu mengaum. Semua orang keletihan, memang tidak bangun. Memang dia jauh daripada mereka. Tapi Silah didekati oleh harimau yang sangat besar itu. Bayangkan harimau datang daripada Siberia ni, 500 kg beratnya. Tuan-tuan ni macam sebuah kereta kecil beratnya, besar. Maka penjaga ini pun lihat, apa nak buat ni, aku seorang kat sini, aku nak buat apa? Dia tengok saja dengan penuh perasaan seram, apa akan berlaku ni, matilah Silah. Silah sedang sembahyang. Ini kisah ni dikirkan oleh para ulama hadis, dia macam hadis makna riwayatnya begitu dhabit sekali. Maka Silah yang sedang sembahyang ini meneruskan sembahyangnya seolah-olah tidak ada apa berlaku. Memang dia tidak pasti harimau tu datang, dia tidak perasan. Sembahyanglah dia sembahyang, harimau tu tunggu dia. Dalam penceritaan tersebut, riwayat itu. Sehinggalah bila dia bagi salam, barulah dia sedar ada harimau dekat dengannya dan tunggu. Harimau itu pun terkejut melihatnya. Dia terkejut, harimau itu lagi terkejut. Ada orang tidak takut kepada aku, agaknya harimau itu fikir. Maka Silah pun berkata kepadanya dengan bahasa Arab yang fasih, wahai harimau, kami mujahidin, kami ada misi di sini. Engkau pun ada banyak makan dalam hutan. Pulanglah engkau dalam hutan, Allah bagi engkau makan lebih banyak. Lepas ni kau ganggu kami buat apa? Seolah-olah bercakap bahasa macam tu. Harimau itu pun pergi dan Silah meneruskan sembahyangnya seolah-olah tidak ada apa berlaku. Silah bin Asyam, seorang tabi'i yang terkemuka. Jadi kelazatan sembahyang pada waktu malam ini memang gagal diceritakanlah. Macam kita dapat lihat seperti disampaikan sebentar tadi, mungkin itu pengalaman peribadi yang mudah-mudahan Allah beri pada setiap kita. Nak cakap banyak pun dari Anas, bukanlah saya ni orang yang terbaik. Allahu Akbar. Tapi kita dapat lihat bahawa kenikmatan bagi mereka yang bangun malam ini diceritakan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Ghazali tadi, itulah satu-satunya nikmat kat dunia yang bila digambarkan dalam Quran, dalam hadis, ia menyamai kelazatan bermunajat kepada Allah kerana konteksnya sama. Allahu Akbar. Di dunia engkau munajat, engkau mengadu pada Allah itu tentang penyakit berlaku pada engkau, duit engkau tak cukup, engkau dibuang kerja, jiran tetangga buat tak elok pada engkau, adik-adik tidak marahi engkau, mengadulah pada Allah bahawa Allah mendengar dan Allah memakbulkannya. Seperti doa yang seperti hadis yang telah kita gambarkan tadi, dibacakan tadi. Hadis ini hadis riwayat yang paling sahih Bukhari Muslim. Yanzilullahu tabaraka wa taala, turunnya Allah SWT ke langit dunia untuk mendengar segala permintaan kita, memakbulkannya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalaulah saya atau tuan-tuan punya hubungan yang baik dengan orang kenamaan,
menteri ataupun raja ataupun orang besar-besar yang punya kedudukan, orang punya harta. Maka kita seronok secure diri kita. Apa saja kita nak minta, insya-Allah boleh dimakbulkan. Tuan-tuan, ini pula kalau kita punya hubungan dengan Allah, tuan. Itu sebab berkata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, seorang ulama hebat terkemuka dari Mesir, dalam mazhab Syafi'i, ahli sufi yang terkemuka, ahli hadis ini berkata, diceritakan orang halnya, dia punya anak murid ramai, hidupnya zuhud sederhana. Tampillah Perdana Menteri Mesir pada masa itu datang ke kuliahnya, suka dengan kuliahnya, berkata kepada dia, "Tuan Guru, saya antara peminat Tuan Guru." Kalau orang bercakap pada kita macam ni, tuan-tuan, janganlah kita rasa tertipu, tuan-tuan. Ya, kerana orang berkata begitu mungkin nak puji kita, mungkin ada keikhlasannya, mungkin sengaja puji, ada sesuatu di sebalik ini. Maka Syekh Abdul Syarani ni katakan pada orang seperti itu, dia diam. Kemudian Perdana Menteri Mesir berkata kepada Tuan Guru, saya betul-betul suka pada Tuan Guru, saya suka melihat kuliah Tuan Guru, saya suka mendengar ilmu Tuan Guru. Ada tak Tuan Guru ada hajat tertentu untuk saya sampaikan kepada Sultan, Raja Mesir? Nanti saya boleh cakapkan pada dia dan hajat Tuan Guru akan dipenuhi. Ini Raja Mesir. Orang paling berkuasa di Mesir ini. Maka Abdul Syarani pun nak mengajar Perdana Menteri ini dengan kata-kata yang sangat baik. Dengan penuh adab. Tak ada orang lain kat situ pun kecuali anak murid yang terdengar. Dia kata, wahai Tuan Perdana Menteri, terima kasihlah atas tawaran diberikan. Sebenarnya dalam hidup ni, saya selalu jumpa dengan yang memiliki segala-gala di atas permukaan bumi ini. Langit, bumi semua dia punya. Saya tak pernah pun minta kepadanya satu bahagian pun daripada permukaan bumi. Daripadanya. Saya tak pernah minta hak keduniaan daripadanya yang memiliki segala-galanya. Tak pernah minta. Kalau dengan dia saya tak pernah minta, takkanlah saya nak minta pada seorang yang memiliki hanya satu juzuk kecil saja di permukaan bumi. Kata-kata itu menyentap Perdana Menteri Mesir dan dia sedang bercakap dengan seorang lelaki yang GPS akhiratnya sangat aktif. Dia seorang yang memiliki hubungan dengan Allah, tak pandang dunia ni. Bahawa saya tak pernah minta padanya. Saya segan nak minta padanya bab dunia ni. Kenapa dia beri itu yang terbaik untuk saya? Macam ayah bagi kepada anaknya apa yang paling layak, Allah bagi pada saya apa yang saya layak untuk dapat. Saya tak minta lebih dari itu. Kalau dengan dia saya tak minta. Saya takkan minta pada seorang yang memiliki hanya permukaan kecil di bumi ini, dia punya Mesir itu. Maka fahamlah Perdana Menteri kata, Masya Allah, saya sedang bercakap dengan seorang lelaki daripada lelaki-lelaki akhirat. Maka tuan-tuan, inilah kenikmatan bagi mereka yang punya hubungan dengan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah beri pada kita sedikit sekelumit daripada perasaan tersebut. Allahu Akbar. Sesungguhnya tidak ada tempat meminta dan memohon melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar daripada perkongsian Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan. Saudara sidang penonton, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru. Dakwah biar channel Ustaz yang sampaikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Allah Azza wa Jalla akan turun ke langit dunia. Ketika malam berbagi sepertiga yang akhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan kukabulkan. Dan barang siapa yang memohon permintaan kepadaku, pasti akan kuberikan. Dan barang siapa yang memohon keampunan kepadaku, pasti akan aku ampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi bersama dengan kita dalam pembicaraan topik pada pagi ini, iaitu berkat 2/3 malam. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahzan Muhammad, dan telah banyak yang telah pun dikupas oleh yang bagi Ustaz, dan bagi anda para penonton yang ingin
mempunyai ataupun ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011112336480 atau terus tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi pada FB Live yang kita siarkan, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa masih lagi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh para guru, para asatizah, para pendidik di seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, membalas segala jasa dan pengorbanan para guru kita. Dan sedikit para penonton, saya ingin kongsikan beberapa syair yang dinukilkan oleh Tenas Effendi dalam syairnya Tunjuk Ajar Melayu tentang guru sebagai menghargai jasa pengorbanan guru. Kepada guru hendaklah sopan, tunjuk ajarnya anak anda dengarkan, penat letihnya jangan dilupakan, supaya hidupmu dirahmati Tuhan. Itu antara satu bingkisan ataupun syair yang dinukilkan oleh almarhum Tenas Effendi, cukup menginspirasikan. Mudah-mudahan seluruh guru di seluruh dunia diberikan kebaikan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bagi ustaz dan juga sedang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkat 2/3 malam. Kita raikan lagi soalan menerusi rakan WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah perempuan yang sedang berhadas besar juga diberikan keistimewaan dan peluang untuk menikmati berkat 2/3 malam dengan melaksanakan ibadah yang dibenarkan oleh Islam ketika berhadas besar, sepertinya berzikir? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan cukup baik menerusi rakan WhatsApp kita yang bertanya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang bagi seseorang wanita yang sedang uzur, maka pintu ibadah kepadanya masih lagi terbuka. Iaitu contohnya berzikir, seperti yang kita pelajari tadi, bila Nabi bangkit waktu malam, Nabi akan mengungkapkan bagaimana Nabi mengajar kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghafirli. Ini antara yang digalakkan untuk kita baca. Ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Hadis ini penting untuk kita fahami. Lalu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, saya bangun malam. Adakah saya jadikan 1/3 daripada waktu saya bangun itu untuk bersawat ke atas Tuhan? Nabi jawab, ya, engkau akan diberkati dengannya. Kalau begitu saya tambah jadi 1/2 wahai Nabi. Nabi jawab, ya, bagimu kebaikan. Dan dia berkata, kalau gitu saya jadikan seluruh malam itu adalah untuk salawat untuk Rasulullah. Jadi konteksnya untuk wanita yang uzur, orang yang sakit, yang mungkin tak ada kesempatan untuk bangun malam. Ini satu peluang untuk kita lakukan, iaitu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak selawat yang paling baik adalah selawat seperti dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang paling baik. Yang paling baik. Tiada lebih baik daripadanya. Kalau kita nak tambah selawat lain, silakan. Tapi jadikan ini keutamaan kita. Yang ketiga, saudari puan yang bertanya, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli hammin farajan wa likulli dhiqin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bangun malam beristighfar, Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bangun malam itu, maka Allah akan beri kepadanya peluang untuk istighfar, maka segala kesulitan hidupnya menjadi mudah. Segala jalan buntu akan dibukakan oleh Allah. Dan Allah beri pada dia rezeki dia sumber yang tak disangka-sangka. Ya, jadi setengah orang digantung ayat 1000 dinar. Kerana di hujung ayat itu Allah mengatakan bahawa zuqhu min haitsu la yahtasib. Gantung je ayat itu tak jadi. Gantung kena amalkan. Ya, kena amalkan takwa, kena amalkan istighfar. Jadi ini antara peluang seseorang wanita yang uzur untuk lakukan pada waktu malam. Dan berdoa. Doa antara yang paling baik, kata Hasan Basri, ia lebih baik pada ibadah-ibadah yang lain bagi orang perempuan uzur, iaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Macam kita dalam ihram ketika melakukan umrah ataupun haji, para ulama kata zikir yang paling baik adalah
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, likulli maqamin maqal. Jadi setiap benda itu ada kesempatan yang perlu kita raihkan. Jadi pada malam hari bulan Ramadan pula banyakkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi 4 perkara ni bagi seorang wanita yang uzur jangan abaikan. Doa yang Nabi ajar tadi, zikir tadi, selawat ke atas Nabi SAW banyakkan, istighfar banyakkan, dan doa-doa yang Nabi anjurkan banyakkan. Dan bila kita menyediakan makanan untuk keluarga, suami, anak-anak, itu satu ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Berkhidmat untuk mereka. Wanita-wanita sahabiah dan para salafus salih, mereka memang mengambil kesempatan itu dengan bersungguh-sungguh untuk meraihkan keluarga yang mereka sayangi. InsyaAllah mudah-mudahan ia adalah sebahagian daripada qiyamul lail kita. Allahu Akbar. Hebatnya para wanita di luar sana, Ustaz dan juga sidang penonton, walaupun dalam keadaan sibuk menguruskan anak, menguruskan suami, menguruskan rumah tangga, tetapi masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada mereka menerusi tips yang Ustaz kongsikan, doanya, selawatnya, istighfarnya, dan juga hikmat kepada keluarga. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi rakan WhatsApp kita yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah terdapat amalan di siang hari yang setara dengan fadilat, yakni kelebihan beribadah di 2/3 malam bagi orang yang susah atau payah mahu bangun tidur, Ustaz? Mohon kupasan lanjut daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meran dari Podison Negeri Sembilan, Ustaz bertanya. Wallahu alam, sebenarnya ibadah yang paling besar nilainya dalam hadis mengatakan afdalus salat ba'dal maktubat salatul lail. Sebaik-baik ibadah selepas sembahyang fardu adalah qiyamul lail, tak ada tandingannya. Tapi dalam kitab contohnya Tibyan oleh Imam An-Nawawi menyatakan andai seseorang itu punya keuzuran, dia ni ahli qiyamul lail, dia rajin qiyamul lail, tapi ada ketikanya dia sakit, maka dia tak mampu untuk tunaikan qiyamul lail, maka dia hendaklah mengambil waktu-waktu seperti duha. Daripada duha lepas subuh itu, duha lebih kurang pukul 8-9 pagi, bawa kepada zuhur, jangan abaikan beberapa perkara ini. Nombor 1, sembahyang sunat duha. Antara sembahyang duha yang paling banyak Nabi kerjakan, sebanyak 8 rakaat. Kita boleh buat 2, boleh buat 4. Dalam hadis mengatakan, irka'li 4 raka'atin minat duha akfika akhirahu. Dalam hadis yang sahih, riwayat Nasa'i, Nabi bersabda, siapa yang sembahyang duha 4 rakaat, maka baginya Allah menyempurnakan segala hajat-hajatnya. Jadi sama seperti orang bangun qiyamul lail sedikit sebanyak. Kemudian ada hizib. Hizib ni maknanya zikir-zikir yang kita amalkan pada waktu malam, kita boleh bawa pada waktu siang. Katalah kita pada waktu malam kita baca sebanyak 30 ayat contohnya, maka kita bawa kepada waktu itu. Yang kata waktu malam kita ada doa-doa, kita ada selawat dan sebagainya, kita boleh bawa waktu itu, ahzab itu, zikir-zikir itu di antara duha kepada waktu zuhur ni tadi. Mudah-mudahan di sudut pertautan, tingkatan, kedudukan amal ia menyamai sedikit kelebihan-kelebihan waktu malam, tetapi memang kelebihan waktu malam itu begitu nyata disebut dalam ayat Allah dan disebut dalam hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak. Jadi nasihat saya, kalau kita tak ada kemampuan, kita sakit pada waktu tentu, jangan abaikan peluang untuk beribadah yang dikatakan oleh Imam Nawawi yang berlaku di waktu duha ini. Dan berikutnya Ustaz, soalan yang cukup menarik daripada rakan kita ini, Nurul Huda Tajuddin yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah mereka yang selalu berniat untuk melakukan ibadah sepertiga malam ini tetapi tidak melakukannya juga akan mendapat pahala yang sama seperti mana mereka yang mengerjakannya? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Dan ni ada Ustaz, sebagaimana kita sebut tadi, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ni kalau dibangun daripada subuh tu Ustaz, tidurnya tu kadang tak lekat, ditilam lah kita kata, dengan menguruskan anak dan sebagainya, dan mungkin disebabkan keletihan itu yang menyebabkan sukar untuk bangun malam walaupun dah niat dah di awal. Apakah sama mendapat kelebihan ataupun fadilat, Ustaz? Dalam hidup ni kita kena banyakkan niat yang baik. Ya, kerana dalam hadis yang sahih yang kita semua tahu, innamal a'malu binniyah ataupun binniyat. Jadi banyakkanlah niat yang baik untuk kita lakukan sesuatu perkara. Contohnya malam kita tidur niat nak bangun malam, nak sediakan makanan untuk anak-anak, ini bagi seorang perempuan, seorang wanita. Kemudian nak istighfar, nak berselawat, bagikan ia niat-niat yang banyak. Kerana niatul muslim khairun min amalihi dalam hadis yang lain. Niat seseorang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Bagaimana? Orang ni memang niatnya diletak di tahap tekad, azam. Dalam perkara berkaitan dengan hati ni ada beberapa tingkatan. Nombor 1, lintasan hati. Lintasan hati itu tak dikira. Yang kedua namanya niat.
Niat ni ada berbagai bentuk. Ada niat yang ditekadkan, dibulatkan. Saya nak buat, saya akan berusaha bersungguh. Jadi ini niat namanya azam. Sebab itu kita baca dalam hadis, idzal taqa muslimani fal qatil wal maqtul finnar. Bila bertemu dua orang muslim berbunuhan satu sama lain, yang bunuh, yang dibunuh semuanya masuk neraka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, yang bunuh ni kami faham dia masuk neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatri akhihi. Sebenarnya yang mati dibunuh itu pun berusaha untuk membunuh. Tinggal lagi yang membunuh itu berjaya mendahului pedang, maka dia pun mati. Allah. Sebenarnya dia punya niat yang telah ditekadkan untuk membunuh yang membunuhnya, dia pun punya niat yang sama. Jadi di sisi Allah kedua-duanya, fahuma syarikani fil ismi. Kedua-duanya sama-sama berdosa di sisi Allah Taala. Jadi balik pada cerita seseorang yang berniat waktu malam untuk bangun malam, dia telah berusaha sedaya upaya. Ya, contohnya Imam Ghazali menyatakan Ihya Ulumuddin, kalau orang nak bangun malam ni siangnya kerja penat sangat, tinggalkanlah perkara-perkara yang haram. Ya, pada hari ini perkara haram berlaku berluasa, kita boleh buka handphone, baca mesej yang bukan-bukan. Ya, bertakwalah kepada Allah tuan-tuan sekalian. Janganlah hantar mesej yang bukan-bukan kepada orang, berita palsu dan sebagainya. Ya, jadi kita dalam mengalami wabak yang serius sekarang, tak wajarlah kita menyebarkan berita-berita fitnah dan sebagainya. Kemudian lagi Imam Ghazali pesan, makan secara sederhana. Nabi kita bila sampai ke penghujung Ramadan, 10 terakhir Nabi buat wisal. Wisal ni tak digalakkan kepada kita. Wisal ni berarti Nabi tak berbuka langsung. Kerana Nabi bersabda, at'amani Rabbi wasakani, Allah beri pada aku makan. Aku tak sama macam kamu. Aku diberi Allah minum. Kamu tak boleh, kamu kena makan dan minum. Jadi makanlah sedikit. Untuk membolehkan kita qiyamul lail, kita tarawih dan sebagainya. Minum air sikit, makan kurma, dia ada glukos yang cukup untuk tenaga kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan bagi memenuhi aspirasi qiyamul lail ni tadi. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelebihan. Kemudian berdoa kepada Allah SWT. Jadi berarti kalau kita dah buat semua ini, tiba-tiba waktu malam kita terlajak juga tidur. Bangun-bangun dah dekat subuh. Sempat makan kurma, minum air je dah azan subuh. Maka orang begini selepas dia berusaha dan menetapkan tekad dan inisiatif yang bersungguh-sungguh tadi, mudah-mudahan dimasuk dalam hadis niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang beriman itu menyebabkan dia dapat pahala di sisi Allah kerana dia telah tekadkan, dia ada inisiatif, ada usaha untuk mencapai usahanya melakukan qiyamul lail itu, cuma dia gagal. Tapi janganlah berpanjangan begini saja sepanjang waktu. Kita bimbang masuk dalam hadis pula yang aqidu asyaitan ala ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan ni mengikat kepada kamu 3 ikatan waktu kamu tidur. Lalu dia berkata kepada kamu, alaikum lailun tawil farqud. Malam masih panjang, saya tidurlah dulu. Awal lagi. Jadi kalau begitu keadaannya, mana kita tak ada inisiatif untuk berusaha bersungguh-sungguh, pasang jam, suruh orang gerakkan kita. Mungkin kalau kita berseorangan di mana-mana tempat, telefon mak ayah, so ayah call kita waktu-waktu penting. Contoh, barulah kita ada usaha namanya. Barulah tidur yang terlepas tak dapat qiyam itu dapat pahala qiyam. Dia punya istilah ada Ustaz. Dia jangan sengaja nak bangun ni kan, awal lagi tidur lagi Ustaz. Dia ada kena tak sengaja tu tertidur ataupun terlajak. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar dan kita dapat sama-sama amalkan insya-Allah. Dan sebenarnya banyak lagi Ustaz yang kita nak raikan soalan sahabat-sahabat kita yang bertanya, namun mungkin masa agak mencemburui kita kerana di TV3 kita akan tamat di sini. Dan sedikit Ustaz mungkin disebutkan bagaimana kita bangun malam adalah satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada yang mengambil kesempatan itu bangun untuk menggantikan solatnya Ustaz. Mungkin sedikit daripada Ustaz sebelum kita beralih ke ataupun kita tamat siaran di TV3, sedikit Ustaz. Qada solat daripada waktu qiyamul lail Ustaz. Ya. Sebaik-baiknya qada salat memang perlu dilakukan. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kata Imam Nawawi, wajib kita qada balik sedaya upaya salat-salat kita tinggalkan. Cuma para ulama berselisih pendapat pada waktu malam ni mana lebih aula, sama untuk qada sembahyang yang fatathu yang kita tertinggal ataupun sembahyang malam. Yang paling baiknya kata Imam Nawawi, kita himpunkan dua-dua. Jadi kita aim waktu yang sesuai untuk bangun, buat qada dan buat tahajud. Buat sembahyang malam. Jadi kedua-duanya kita dapat insya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menggantikan ibadah kita yang pernah kita tinggalkan dahulu. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang bagi ustaz dan juga sidang penonton, insya-Allah kita siaran di TV3 akan tamat di sini. Kita akan sambung siaran lanjutan 30 minit di TV9. Jadi terus menonton kami di TV9 selepas ini. Saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baru dakwah. Biar tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini di TV9. InsyaAllah kita berjumpa selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik berkat 2/3 malam bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Telah banyak yang kita kupas, yang kita raikan soalan-soalan rakan kita yang bertanya untuk topik pada pagi ini, dan bagi anda boleh terus bertanyakan ataupun menghantarkan soalan kepada kami di Tanyalah Ustaz dengan menghubungi talian 0377261603 atau menerusi aplikasi WhatsApp 0111-1233-6480 atau di laman rasmi Facebook kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan sekali lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih dan juga sekalung penghargaan kepada semua petugas Barisan Hadapan yang tidak pernah jemu dalam melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab dan juga tugas. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita sebagai masyarakat, untuk sama-sama kita terus mematuhi arahan-arahan daripada pihak kementerian. Mudah-mudahan kita sama-sama membantu memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita nak raikan lagi soalan daripada rakan kita menerusi aplikasi WhatsApp yang bertanya, Assalamualaikum Doktor dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala bangun tahajud pada bulan Ramadan ini. Walau bagaimanapun, di akhir Ramadan, saya tidak mampu menangis dan merasa hiba ketika mana saya solat dan berdoa. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa disebabkan dosa yang saya lakukan? Terima kasih Dr. Hafzan dari Putrajaya, Ustaz. Da'i Anas dan yang bertanya, para penonton dimuliakan Allah sekalian. Kelebihan menangis ni dinyatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Ya? Antara hadis yang sahih yang kita pelajari, ainani la tamassahuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu yang pertama mata yang menangis kerana takutkan Allah, mengenangkan dosa-dosa. Kata para ulama, contohnya dalam Dalilul Falihin mengatakan bahawa maksud menangis ni, menangis terkenang dosa, menangis terkenang banyak nikmat Allah kepada kita yang kita tak syukuri, mengenangkan kelemahan-kelemahan diri, mengenangkan banyaknya perkara-perkara kebaikan yang Allah beri pada kita, peluang kita tak melakukannya. Allah. Jadi ini perkara-perkara namanya al-buka ala min khasyatillah, takutkan, menangis kerana takutkan Allah, teringat kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga pada waktu malam kerana menjaga agama Allah. Dan saya mendoakan, saya mengharapkan barisan pertama yang kita gambarkan tadi dari Anas adalah termasuk dalam kategori ini. Amin, insya-Allah. Jadi mereka punya kedudukan yang besar, jihad mereka sangat besar di sisi Allah SWT. Keutamaan mereka sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi tanda ibadah kita berlaku dalam keadaan Allah ridha, Allah sayang, Allah terima, Allah menjemput rasa sedih, sayu yang berlaku dalam diri kita. Kata para ulama, contohnya seorang ulama terkemuka di Indonesia, Profesor almarhum Dr. Hasbi Siddiqi, berpandu kepada banyak kajian beliau. Beliau seorang ahli hadis yang faqih. Beliau mengatakan bahawa aku melihat banyak bukti dan dalil dari Quran dan juga hadis bahawa kalau seorang itu ibadahnya diterima oleh Allah, dia akan timbul satu kesayuan dalam dirinya. Kesedihan dalam dirinya. Rasa macam tiba-tiba rasa nak menangis amat sangat. Kerana kita sedang mengadu kepada Allah satu benda yang sangat penting. Hiba, Ustaz. Hiba. Seperti contohnya, kalau kita baca kisah para sahabat, ya, Abdullah bin Umar sebagai contohnya. Beliau ni bermimpi pada satu malam melihat dua orang lelaki yang tegap menangkapnya, memegangnya dengan kukuh, bawa dia pergi, rupanya bawa pergi ke syurga. Allahuakbar. Dan kemudian lelaki itu pun kata, "Hai, kita pergi tengok neraka pula." Lelaki itu tak lepaskan dia. Kuatnya Abdullah bin Umar tinggi, ya, macam Sayyidina Umar, tapi lelaki ni lebih kuat daripada dia. Pegang dia dan bawa pergi ke neraka pula. Kemudian dia pun terkejut dan keadaan berpeluh-peluh. Dia tanya kepada kakaknya Hafsah radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang ummahatil mukminin, "Wahai kakak, tanyalah kepada Rasulullah apa alamat mimpi saya." Maka Rasulullah jawab senang saja, "Abdullah rajulun salihun laula an yaqumal lail." Abdullah bin Umar ni, untuk pengetahuan kau wahai Hafsah, kata kepadanya dia hamba Allah yang saleh. Nabi menamakannya saleh. Allahuakbar. Dengan syarat dibangun malam. Maka mulai hari itu Abdullah bin Umar tidak meninggalkan qiyamul lail sampai dia mati. Allahuakbar. Katakan 10 tahun 40 tahun tidak meninggalkan qiyamul lail ataupun lebih daripada itu. Tidak meninggalkan qiyamul lail sampai dia mati. Allah.
Maka ini di antara kelebihan-kelebihan mereka yang bangun malam. Itu sebab kalau kita lihat seorang lagi sahabat yang mulia, yang faqih macam Abdullah bin Umar juga, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini untuk pengetahuan tuan-tuan, sahabat yang paling rendah. Allahu akbar. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Hayy Al-Qattani dalam buku beliau Perihal Para Sahabat, dalam kitabnya Taratib Idariyah, kalau seseorang sahabat duduk atas kursi umpamanya macam kita pada hari ini, Abdullah bin Mas'ud itu lebih rendah daripada ini. Allahu akbar. Rendahnya Abdullah bin Mas'ud. Kakinya orang Melaka panggil keding. Keding. Saudara Da'i Anas pun biasa pergi Melaka, belajar kat UiTM kat Melaka. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini akan bangun pada waktu malam dan dia tengok anak dia bernama Abdul Rahman. Dia akan menangis. Dia kata, wahai anakku Abdul Rahman, kalau tidak engkau, ayah tidak bangun malam nak. Kalau tidak memikirkan masa depan kau, ayah tidak bangun malam. Kerana kesedihan yang timbul dalam hati seseorang bangun malam itu tanda doanya sedang diperhatikan oleh Allah, sedang dimakbulkan oleh Allah. Ya, maka hendaklah kita berusaha. Itu sebab katakan ketika membaca Al-Quran antara adabnya, ini sata'a an tabki fabki wa illam tabki fatabaki. Kalau engkau ini boleh menangis, kau menangis. Kalau engkau tak boleh menangis, engkau paksa dirimu untuk menangis. Kalau engkau tak boleh juga, menangislah di atas dosa-dosamu yang menghalang kehadiran rasa sayu dan sedih dalam diri itu. Jadi kita bangun kelazatan munajat pada Allah itu akan menimbulkan dalam diri kita rasa kekurangan. Ya, manusia ni kata para ulama, mereka built-in karakter dia ada beberapa sifat. Wa kana insanu ajula wa khuliqal insanu dha'ifah. Dan manusia itu khulika halu'a. Dan manusia itu nasiya, pelupa. Manusia ada sifat dia. Pertama, dia pelupa. Kedua, dia gelojoh. Wakana insanu ajula, tergesa-gesa. Yang ketiga, halu'a. Dia apa dipanggil, keluh kesah. Takut. Halu'a, halak. Dan yang terakhir sekali nyatakan Allah, dha'ifah, dha'af. Jadi kita dalam hidup ni, kata para ulama, Dr. Ratib Nabulusi berkata, Dr. Syekh Mutawalli Syarawi berkata, kalau kita ni mempunyai anak, ya, seorang ayah ada anak, anaknya sedang besar, masuk universiti macam Anas, Da'i Anas, maka ayahnya bagi duit, nak ayah bagi kau 500 sebulan. Bulan depan Anas pun dah bagi duit. Da'i Anas pun tanya jumpa ayah, apa khabar ayah? Okey tak ayah? Bisa macam mana? Padahal nak minta duit ni. Panjang dia pergi. Allah Akbar. Panjang kononnya. Mukadimah ayah pun suka. Macam mana Anas belajar? Jadi seorang ayah akan gembira anaknya selalu datang update pada dia. Macam tu juga Allah. Jadi bila kita punya kelemahan dalam diri, dha'af ini, halak ini, kita ada apa dipanggil sebagai nisyan ini, dan kita ada apa lagi dipanggil ajalah ini, tergesa-gesa ini, maka kelemahan-kelemahan ini menyebabkan kita seolah kita berlari, kepala kita terhantuk macam budak kecil kan. Maka datang pada ibu, kepala sakit, nangis. Maka gitulah dalam kehidupan kita, package kita datang kelengkapan dengan kelemahan, kekayaan dengan kemiskinan. Dia tak ada, semua orang lengkap semua, dia tak ada benda nak minta. Itu sebab Allah menguji seorang itu dengan sakit, dengan mati, dengan jatuh miskin, jatuh daripada kepimpinan, daripada atas tiba jatuh ke bawah. Maka ini semua adalah untuk Allah tunjuk pada kita, siapa yang berkuasa, engkau ke aku? Engkau ada perancangan teliti, tapi aku punya perancangan lagi hebat daripada engkau. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, bila kita hadir dalam pertemuan dengan Allah, kita mengenal kelemahan-kelemahan kita ini, maka titisan air mata akan gugur. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik, tapi inilah nasib aku. Bantulah aku ya Allah. Engkau tak bantu aku tak tahu mana aku nak pergi. La mafarra minallahi illa ilaih. Tak ada tempat untuk melarikan diri melainkan hanya kepada Allah SWT sahaja. Masya Allah, tabarakallah, satu perkongsian yang cukup baik. Mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya terjawab persoalan, dan banyak lagi akan kita raikan dan juga kita kongsikan Ustaz. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Jadi saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan norma baharu dakwah biar tiada Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, titipan doa biar tahu jangan keliru. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti memperkenankan doa kita, dan dalam masa yang sama kita raikan dalam keadaan kita meletakkan diri kita dalam keadaan fasa-fasa akhir Ramadan ini, kita dapat jadikan diri kita sebagai mereka-mereka yang tergolong dalam keadaan orang yang tidak lalai daripada meraihkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan
kesempatan ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi membicarakan topik berkat 2/3 malam bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahzan Muhammad, dan kita nak raikan lagi soalan menerusi rakan WhatsApp kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sentiasa berusaha untuk menjadi baik dengan berkongsi rezeki dengan orang sekeliling, membaca Al-Quran, berusaha bangun malam dan sehabis baik melaksanakan tanggungjawab di rumah dan kerjaya. Namun sering merasa sedikit terkilan dan kecewa dengan sikap suami. Ini menyebabkan saya sering berdiam dan dingin dengan beliau. Saya sedar saya berdosa kepada beliau. Bagaimana solat di 1/3 malam ini dapat didik hati kita untuk terus sabar dan yakin pada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang dilakukan oleh puan ini nampaknya kebaikan. Menolong orang lain, kemudian melakukan ibadah, melengkapkan kekurangan kat rumah, mungkin dengan bekerja, tampil untuk bawa pulang gaji, menampung apa yang kurang di rumah Allah. Semuanya besar-besar nikmat. Namun demikian, menjaga hak suami itu satu perkara yang wajib. Maka kalau ada apa-apa pergeseran, persisian yang timbul, jadilah orang yang bijak untuk bincang. Mungkin seseorang suami itu ada egonya, ada baiknya kalau kita tawaduk kepada beliau. Mungkin dan dalam masa yang sama pun suami dipesan juga. Tapi maklumlah, kadang-kadang orang lelaki ni dia tak tengok TV. Yang tengok TV ni isterinya, orang perempuan, ya Allah, banyaknya jasa mereka kepada kita. Saya teringatlah satu peristiwa, benda ni disebut oleh Imam Bujairami dalam kitab fiqihnya, tentang kelakuan seorang lelaki yang datang mengadu pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an tentang isterinya yang berperangai buruk kepadanya. Ini kita orang lelaki ni boleh bawa sampaikan pada suami kita mesej ini. Lelaki ni ketika belum berkahwin dengan isterinya seorang yang sangat baik, hebat. Pinggangnya berapa inci dia pun tak pastilah ya. Tapi lepas berkahwin itu dia kata isterinya mula bersikap dingin, bengis padanya. Sebenarnya kaedah dalam Islam kama tadinu tudan. Bagaimana kamu buat kat orang, itu yang kamu dapat balik. Jadi mungkin ada kelemahan-kelemahan suami itu sendiri yang dia kena muhasabah dirinya, kena perbaiki dirinya. Ya, usaha mengata pada isteri kita seperti membesar seperti itu, kita pun makin hari makin besar juga sebenarnya. Ya, uban pun makin banyak, kelemahan makin banyak, lupa pun makin banyak. Jadi kita kena istighfar banyak pada Allah. Jadi suami-suami yang beriman, raikanlah isteri kita. Pendeknya cerita ni tadi, dia pergi pada Sayyidina Umar nak mengadu kerana lazimnya ada orang datang pada Sayyidina Umar Khattab sebagai Amirul Mukminin, khalifah. Di bahagian depan rumahnya seolah ada tempat untuk tetamu bertandang datang menunggu untuk Sayyidina Umar bertemu dengannya, pemimpin masyarakat yang mulia ni. Tiba-tiba pada waktu itu dia sampai, dia mendengar Sayyidina Umar dileteri oleh isterinya. Allahu Akbar. Dan dikatakan isteri itu adalah keturunan Rasulullah, ya, namanya Ummu Kalthum. Dikatakan wallahu alam. Jadi Sayyidina Umar dileteri oleh isterinya, diletir, maka dia pun masa aku nak tanya pada Rasulullah, pada Sayyidina Umar, aku dileteri isteriku, dia pun sama juga. Lebih kurang 2 kali 5. Dia pun pulang ke rumah. Sayyidina Umar nampak dia beransur pergi. Sayyidina Umar panggil dia. Fulan, mari sini. Kau datang rumah aku, kau nak tanya soalan, kau belum tanya, kau dah balik. Apa hal kau datang? Dia kata, isteri saya Sayyidina Umar begini. Saya dapati isteri Sayyidina Umar pun sama juga. Ini bukan hadis. Para ulama hadis tolak cerita ni, mengatakan kehebatan Sayyidina Umar. Tapi para fuqaha cerita dalam kitab-kitab mereka, wallahu a'lam mana rujukannya. Kalau tak betul pun dia cerita. Cerita tak ada salah lah sebab ia bukan hukum ya. Kena faham, kerana nanti anak-anak kita belajar hadis, cerita ni tak ada dalam hadis. Tak. Ia bukan, dia cerita. Ya, macam orang cerita, saya kat UiTM dengar ada pokok besar, ada cerita. Jadi pengajaran cerita saja. Ya, maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam kes ini dia jumpa dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, panggil dia. Kata tak? Isteri adalah seorang manusia yang Allah ciptakan untuk kita. Allah tahu, Allah mengetahui segalanya. Itulah bahagian kita sebenarnya, cerminan kepada diri kita. Ya, untuk pengetahuan akan tiba satu masa nanti sebenarnya isteri masak untuk kamu. Isteri basuh pakaian untuk kamu. Dah basuh, gosok pula. Jaga anak lagi. Package yang luar biasa dibuat. Ada adat lah, kadang-kadang dia marah kamu, dia tak puas hati dengan kamu. Ya, kamu basuh baju, tisu ada dalam baju, habis semua yang lain. Marah ada dia. risik lah macam tu. Allahu Akbar. Ya, jadi ini kehidupan. Jadi sabarlah. Kerana akan tiba satu masa nanti sama ada dia mati dahulu. Kau tak dengar dari berita daripada kamu. Allahu Akbar. Ataupun kamu mati dulu, dia tak ada tempat nak berita dah. So, satu daripada dua keadaan yang akan berlaku. Sabarlah. Dia dengar Allahu Akbar, sejuk hati dia. Ya, jadi dalam kehidupan ni tuan-tuan, pesan saya kepada suami-suami yang bertakwa di luar, Nabi beritahu kat kita. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang yang paling baik pada isterinya.
Orang perempuan ni dia vocab dia memang banyak. Ya, maka dia bercakap tak henti-henti. Kalau dia kuna azim. Ya, bahawa dia bahasa dia banyak, perkataan dia banyak. Kita orang lelaki ni miskin bahasa. Kita cakap lain dia faham kerana dia banyak sangat vocab. Dia nak tafsirkan apa yang kita kata. Maka pesan saya kepada isteri yang budiman yang bertanya soalan ni, dan kadang-kadang sampai ke satu tahap biasa berlaku di mana-mana tempat dalam dunia pun dikaji oleh para saintis perhubungan rumah tangga. Isteri ni bila sampai ke satu tahap dia dekat dengan menopause ini, dia akan menjauhkan diri kerana mungkin inferiority complex dalam dirinya. Dia rasa diri tak anggun macam dulu. Dia akan menjauhkan diri pada suami. Tapi ibadahnya kepada Allah tak kurang. Qurannya, tahajudnya, sedekahnya banyak. Tapi dia mengasingkan diri pada suami. Bimbang dia melakukan perkara sunat, dia mengabaikan perkara yang wajib. Allahuakbar. Jadi dua-dua pihak kena bersama dalam perkara ni. Tepuk sebelah tangan tak jadi. Ya, kita mungkin perlu pada kaunseling, kita mungkin perlu nasihat, kita mungkin perlu bincang, tapi nak menuju ke arah itu mungkin kita kena tawaduk, ya, sang isteri, ya, para isteri mungkin kita tawaduk, raikan suami, bagi yang terbaik kepada dia, doalah banyak kepada Allah. Saya teringat satu fatwa ditanya di Mesir kepada para ulama Azhar, iaitu seorang isteri mengadu tentang suaminya yang baik tapi suaminya suka berjudi. Allahuakbar. Berjudi je kerjanya, dapat duit kata tak apalah, nanti abang judi dapat duit, nanti dapat duit banyak, kita pun selesaikan hutang, kita bertawaklah pada Allah. Allahuakbar. Dia baik tapi kaki judi. Tuan-tuan, maka isteri tanya pada para ulama. Para ulama kata, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim min salataka sakanul lahum. Dalam ayat ini surat Taubah ni maksudnya bersedekahlah. Berzakat dan bersedekahlah kerana ia membersihkan hati. Maka engkau wahai perempuan, di samping tahajud kau, doa kau banyakkan sedekah. Pesan saya kepada wanita di luar juga untuk hadapi masalah dengan suami. Sedekah. Sedekah ni tak perlu banyak. Kadang-kadang anak kita pergi sekolah, bagi makan lebih padanya. Sedekah kat orang anak mungkin ada kucing kat rumah, asalkan dia tak mengotorkan kawasan perumahan kita boleh bagi dia makan. Sedekah. Maka dengan sedekah itu menyebabkan kehidupan kamu jadi baik, doa kamu lebih lekas diterima oleh Allah SWT. Jadi package ini kamu mulai teruskan, puan, sedekah lakukan, doa jangan berhentikan, dan kemudian jangan lupa untuk bercakap yang baik, tawaduk diri kita, bersembang. Mungkin perlu pihak yang ketiga untuk bagikan nasihat di kalangan yang dihormati oleh keluarga. Mudah-mudahan usaha ini akan diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bagi para suami di luar sana dan juga pada diri kita yang bagi Ustaz, marilah sama-sama kita, bagaimana Ustaz sebut tadi, bertepuk, jangan tak boleh sebelah tangan Ustaz, kita sama-sama berganding bahu dalam kita mengerjakan ketaatan kepada perintah Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sebagaimana rumah tangga Nabi dan juga para sahabat, dan mudah-mudahan semuanya kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz sedikit tentang bila mana kita solat tarawih ataupun kita bangun malam, Ustaz. Kita tarawih di awalnya mungkin dalam suasana PKP pada hari ini, kita pun maklum bagaimana imam-imam hari ini pun semua dah automatik dilantik jadi imam di rumah, Ustaz. Jadi mungkin dalam keadaan bimbingan yang bagaimana, sebab ada yang tak mahir dalam membaca Quranul Karim surah-surah yang panjang, di sedikit panduan untuk kita solat tarawih, Ustaz, di rumah, insya-Allah. Sebenarnya tidak ada satu syarat untuk baca Quran, surah tentu, ayat tentu. Ada setengah tempat di bumi Syam ketika saya belajar di sana dahulu, mereka baca surah Al-Ma'idah pada malam-malam terakhir ni, lengkap baca surah Al-Ma'idah. Tapi semuanya tidak ada hadis, kata Imam An-Nawawi. Yang pentingnya dalam amalan kita ketika mengimamkan salat di rumah bersama dengan keluarga, bacalah apa yang mampu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang kamu mampu. Kalau surah itu yang kamu hafal, itu yang kamu baca berkali-kali pun tak ada masalah. Jadi yang pentingnya kita berlatih kepimpinan. Ya, berlatih anak-anak kita untuk jadi kepimpinan. Sembahyanglah ikut kemampuan kita. Kalau kita berada di Mekah, di Madinah, kita akan melihat mereka sembahyang 4 rakaat rehat. Kadang-kadang masuk 10, nak masuk 10 yang kedua itu lama rehatnya, berjam-jam. Ya, sehingga mereka mulakan sembahyang semula, habis sembahyang dah dekat subuh, betul, dah dekat dengan sahur. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah berbagai kaifiat yang berlaku. Kalau kita boleh buat yang terbaik, buatlah yang terbaik. Kalau kita tak boleh buat yang terbaik, buatlah apa yang kita mampu, kerana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Buatlah ketakwaan kepada Allah ni, penuhi segala tanggungjawab kamu pada Allah dengan cara yang terbaik. Ini latihan untuk kita. Jadi pesan saya kepada suami, kepada bapa yang ada anak-anak di rumah, kalau kita mampu kendalikan sebagai imam, baca surah yang kita mampu. Kalau kita nak buka Quran dalam fatwa, termasuk difatwakan oleh hakim negara kita pun, benarkan Quran besar itu untuk jadi panduan kita ketika mengimamkan salat. Kalau anak-anak kita merupakan orang yang bacaannya bagus,
Why not kita kedepankan dia untuk jadi imam? Kita duduk belakang. Maka ini mudah-mudahan masuk dalam ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, pasangan kami penyejuk mata memandang. Jadikan kami ini pemimpin kepada orang bertakwa. Ini satu format leadership yang kita nak lahirkan pada masa hadapan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar, sebab ada yang viralkan suami dia asyik qul wallah aja Ustaz. Ni kita kena jaga airlah rumah tangga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Dan berikutnya sebagai mungkin yang terakhir soalan yang kita raikan daripada rakan Facebook kita, Miza Bahari. Assalamualaikum Ustaz, Datuk Zahzan dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya sekiranya ada doa-doa khusus yang dapat diamalkan agar badan kita diringankan untuk melakukan qiyamul lail dan tahajud secara konsisten dan bukan di saat-saat kita memerlukan sesuatu atau di dalam kesusahan dan kesempitan sahaja. Terima kasih. Allahu Akbar. Amalan sedikit Ustaz. Ya, antara perkara yang boleh kita qiyamul lail seperti pesan Imam Ghazali tadi, nombor satu sekali, waktu siang jangan kerja terlalu berat sangat. Kerana badan yang penat akan menyebabkan kita keletihan waktu malam. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi maksiat. Ini penting. Kerana Hasan Basri bila ditanya kepada seseorang, kenapa tak boleh bangun malam? Jawapannya, qayyadatka dzunubuka ya akhi. Sungguhnya engkau ditambat, dibelenggu di dosa-dosamu. Lalu engkau tak boleh bangun qiyamul lail. Maka kita yang buat dosa besar atau kecil, kena taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Yang ketiga, hendaklah kita setkan dalam minda kita. Mindset ni penting. Untuk beritahu, ya Allah, beritahu pada diri kita, Zahzan, kau umur kau dah tua macam ni, kau tak bangun malam ni, kau tak malu ke pada orang lain? Ya, anak-anak kau masa depan mereka macam mana? Kau boleh jamin ke? Jadi kita kena letak dalam mindset kita, aku kena bangun malam. Seperti Abdullah bin Mas'ud yang bangun malam menangis melihat anaknya. Nombor 4, kita berdoa dengan doa-doa yang Nabi SAW anjurkan. Contohnya, Allahumma aikizni fi ahbis sa'ati ilaika. Ya Allah, Allahumma ba'athni, bangunkan aku pada waktu yang Engkau suka melihat aku bangun pada waktu itu. Doa ni daripada hati kita. Kerana Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak terima doa yang keluar pada mulut, tidak disertai dengan hati yang bersungguh-sungguh, yang fokus, yang khusyuk. Jadi tuan-tuan, kita boleh minta tolong daripada orang keliling kita, mungkin isteri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin ibu bapa kita pun kita tak perlu malu, gerakkan, kejut saya waktu sekian-sekian, ayah tolong, ayah bangun, call lah saya pada waktu ni, ataupun kawan-kawan kita. InsyaAllah dengan ikhtiar yang kita lakukan ini, maka Allah akan bangunkan kita pada waktu yang dia suka melihat kita bertemu dengannya. Bayangkan, kata Imam Ghazali, kalau anda menerima watika jemputan daripada pihak berkuasa untuk hadir dalam majlis makan malam di Raja, bagaimana perasaan anda? Gembira tak? Frame dengan surat tu kan? Tunjuk pada orang semua. Gembira, panggil hadir. Bila datang kita, maka tuan-tuan, kalau Allah jemput kita, Allah miliki langit bumi, tuan-tuan. Segala hajat kita boleh dipenuhi dan dijanji seperti itu, tuan-tuan. Ada tak orang, waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar kata-katanya daripada Allah? Maka ini adalah keyakinan kita kepada Allah SWT yang kita perlu garap, bina, suburkan selalu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar akan perkongsian Ustaz yang juga dikira sebagai kesimpulan terakhirlah. Itulah demikian yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, dan sedikit Ustaz tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amin Allah. Ya Allah, salam ke atas Rasulullah, tak mampu kami memujimu dengan selayaknya wahai Tuhan. Bagimu segala keunggulan, bagimu segala sifat-sifat keagungan, bagimu nama-nama yang sangat penuh dengan kemuliaan. Amin Allah. Wahai Tuhan kami, kasihanlah kami, rahmatilah kami, ampunkan dosa kami, bapa kami, sebagaimana kami mengasihani, menjaga kami sejak kecil, dan keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, datuk nenek moyang kami, kaum kerabat kami, sekalian orang baik pada kami, sekian orang buat silap pada kami di kalangan muslimin dan juga muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup atau telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu, memperbaiki amal saleh kami tanpa henti-henti kepadamu. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau suka berikan keampunan, Engkau Maha Murah, beri keampunan kepada kami. Amin, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kekayaan dan juga kesucian diri, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin, ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan juga keampunanmu, keridhaan-Mu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari kemurkaan-Mu dan juga neraka, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri pada kami Lailatul Qadar, beri pada kami kesempatan untuk qiyam padanya, membaca Al-Quran padanya, berzikir dan berdoa kepadamu, dan Kau terima kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair yang bahagia Ustaz Datuk Dr. Zahzah Muhammad atas perkongsian pada hari ini. Saudara sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah esok Tanyalah Ustaz akan kembali pada hari Senin dengan topik berbekal tawakal. Tapi sebelum itu Ustaz, sebagaimana kita maklum, insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat sama-sama kita amalkan dan juga kita kongsikan. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, jangan lupa untuk sama-sama pada esok hari, sebagaimana kita ulang sekali lagi, topik berbekal tawakal dengan moderator Da'i Azrin dan juga panel Ustaz Halim Din akan bersama kita pada esok hari. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dan insya-Allah kita akan bertemu pada esok hari. Dan yang bagi Ustaz, terima kasih sekali lagi atas kesudian bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Allah memberkati. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.